Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5. Okay, Ustazah harap kamu semua sihat. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pendidikan Islam dalam bidang adab. Okay, sekarang Ustazah nak kamu tengok slide yang Ustazah sediakan ini. Okay. Sebelum kita masuk pada tajuk utama kita pada hari ini, Ustazah nak kamu perhatikan gambar-gambar yang Ustazah sediakan di sini. Yang pertama ni gambar apa ni? Duit. Semua orang kenal kan duit? Yang seterusnya gambar apa? Apa aktiviti yang berlaku dekat sini? Dan seterusnya ialah gambar kantin. Okey. Gambar yang kamu perhatikan tadi, apa perkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Okay. Apa yang ada dalam fikiran kamu? Apa gunanya duit? Okay. Kalau kita tengok, duit digunakan untuk membeli barangan. Okey, kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 177 hingga 180. Tajuk kita pada hari ini ialah carilah keberkatan dalam berjual beli. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita tengok kepada objektif pembelajaran kita. Yang pertama, menyatakan kelebihan adab ketika berjual beli. Yang kedua, menyenaraikan akibat mengabaikan adab berjual beli. Yang ketiga, membanding beza kelebihan adab berjual beli. Okey, kita tengok maksud jual beli. Semua orang, semua murid-murid tahu kan apa itu jual beli, pernah dengar, pernah lakukan. Jual beli dekat sekolah pun pernah membeli kan? Okey, maksudnya ialah satu proses menjual dan membeli barangan antara peniaga dengan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu. Proses ni mesti ada 3, iaitu peniaga, pembeli dan barangan. Jika tiada salah satu, maka proses jual beli itu tidak akan berlaku. Okay. Kita tengok ada penjual. Siapa penjual? Penjual ialah orang yang menjual barang lah. Contohnya di sekolah. Siapa penjual? Menjual di kantin. Okay. Mestilah ikhlas, jujur dan amanah. Seorang penjual tu mestilah ikhlas, jujur dan amanah. Dari sudut menjual barangan dia, mestilah dia ikhlas. Masakan mestilah ikhlas. Okey. Tidak menipu timbangan. Contohnya kita membeli gula. Gula sekilo. Tetapi penjual menjual tidak sampai sekilo tetapi dengan harga sekilo. Itu tidak boleh sebab dia menipu, dia mengurangkan timbangan. Yang ketiga, tidak menyorok barang. Ini maksudnya contohnya satu barang tu limited. Tinggal sedikit dah. Jadi penjual ni menyorok. Kenapa? Kerana dia nak menjual dengan harga yang lebih tinggi pada masa akan datang. Yang keempat, mesti menunjukkan layanan yang baik dan mesra. Apa itu layanan baik? Senyum, bermanis muka. Jika pelanggan bertanya sesuatu, dia menerangkan dengan berhemah. Okey. Yang seterusnya bertolak ansur dengan pelanggan. Ini seperti pelanggan membeli barang. Balik rumah, pelanggan menggunakan barang tu tetapi tidak berfungsi. Contohnya handphone ke, barang elektrik ke. Pelanggan pergi balik kepada penjual dan bagi tahu masalah, maka penjual bertolak ansur. Itu adab penjual. Yang seterusnya tidak mengambil keuntungan berlebihan. Ini ialah penjual yang menjual barangan dengan harga yang sangat tinggi. Itu memberi kesan negatif lah kepada pembeli. Pembeli tidak mampu membeli. Ataupun okey, seterusnya menjaga kepentingan pelanggan. Okey, kedai pastikan biasa bersih, susun atur barangan. Mestilah secara sistematik memudahkan pembeli memilih barangan yang dikehendaki. Okey, kita tengok kepada adab pembeli. Siapa pembeli?
Okey, pembeli kita lah. Okey, kita mestilah beli dengan berhemah dan cermat. Nak beli sesuatu benda tu, contohnya memilih barang-barang berkaca ke, hadiah ke, mestilah cermat. Takut nanti pecah, kena ganti, rugi. Seterusnya beli kerana keperluan. Beli tu jangan membazir. Beli hanya untuk keperluan kita sahaja. Yang ketiga, membuat pembandingan harga sebelum membeli. Contohnya, kalau kamu pergi kedai buku, nak beli buku tetapi harga berbeza. Satu buku mahal, satu buku murah. Kualiti dia sama. Mana satu kamu akan pilih? Okay. Semestinya kamu akan pilih yang lebih murah. Okay. Buat apa kita nak beli yang mahal sedangkan kualiti dia yang sama? Okay. Okay. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri jual beli yang dibenarkan dalam Islam. Okay. Ciri yang perlu ada kepada penjual dan pembeli. Yang pertama mestilah berakal. Okay. Penjual ataupun pembeli kalau gila tidak bolehlah menjual ataupun membeli. Tidak akan berlaku adil lah. Kalau penjual tu gila, pembeli pun gila, masa akan berlaku penindasan. Yang seterusnya redha, bukan paksaan. Pembeli ataupun penjual mestilah bukan paksaan. Dia membeli sebab apa? Sebab kena paksa dengan penjual untuk beli. Penjual-penjual kenapa? Kerana paksaan orang atas suruh dia menjual. Itu tidak boleh. Yang ketiga, mestilah barang tu hak milik sendiri. Jangan pula kamu nak jual barang tapi pergi ambil beg kawan pergi jual. Pergi ambil buku kawan pergi jual. Itu tidak boleh. Sebab bukan milik sendiri. Tiada unsur rasuah. Dan tidak monopoli. Contohnya ni orang kaya, dia monopoli habis barang. Dia beli semua barang yang ada dijual di kedai runcit tersebut. Habislah orang miskin tak dapat nak beli. Okey. Seterusnya tiada unsur riba. Ini contohnya jual beli yang bayar hutang. Selalunya orang yang kurang berada lah ataupun orang miskin. Dia tiada duit, dia beli secara hutang. Penjual menyuruh dia bayar pada bulan hadapan dengan harga yang berlipat kali ganda. Itu tak boleh. Itu dipanggil riba. Okey, sekarang saya nak kamu tonton video ni. Kemudian fikirkan apa yang ada dalam video tersebut. Oh, ni kedai yang viral tu. Mesti sedap kan? Jomlah pergi. Tak ada logo halal lah. Tak ada ke? Kenapa nak ada halal? Logo halal tu tanda makanan tu bersih dan selamat untuk dimakan. Nampak makanan viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Nampak minuman viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu, ada logo halal ke? Sebelum makan tengok dulu. Ini halal ke? Banyak pilihan, tengok dulu. Ini halal ke? Bila cari makanan, pastikan halal kualitas. Awas tu tekan kebersihan. Oma, Hana, boleh carikan kotak biji Rin? Boleh? Ingat tau, cari yang ada. Logo halal. Pandai anak papa. Bila cari makanan, nampak banyak pilihan. Cari dulu, Ada logo halal ke? bila cari barangan, pelik tepi dan depan. Cari dulu. Ada logo halal ke? Okey.
Berdasarkan video ni, apa isi penting yang kamu dapat daripada video? Okey. Perkataan yang dia selalu sebut iaitu halal. Okey. Kalau sebelum nak beli barang, pastikan beli barang yang halal. Ramainya orang. Okey, ciri-ciri jual beli yang dibenarkan dalam Islam. Barang jualan tu mestilah halal dan suci. Macam video yang Ustazah tunjuk tadi. Yang kedua, baik dan berkualiti. Contohnya, memberi barang makanan mestilah masih baik. Tidak berubah warna, tidak berbau. Belum sampai expired date. Okey. Yang ketiga, tiada unsur penipuan dan maksiat. Contohnya, menjual barang yang rosak, menjual arak, itu tidak boleh. Yang keempat, mestilah bermanfaat dan tidak berbahaya. Okey, mestilah barang tu ada faedah dan tidak bahaya. Contohnya menjual pistol. Itu tidak boleh sebab membahaya. Okey, seterusnya diserah kepada pembeli. Barang yang dijual tu mestilah diserahkan kepada pembeli. Yang terakhir, mestilah barang jualan tu harganya diketahui. Mesti ada tag harga. Okey, sebab apa? Penting sebab dengan ada tag harga tu, penjual tidak dapat menipulah dan kita juga pembeli dapat membanding bezakan barang yang hendak dibeli. Yang mana mahal, yang mana murah. Kita boleh buat pilihan yang terbaik. Okey, kita masuk kepada kelebihan beradab ketika berjual beli. Okey, dengan adab-adab yang Ustazah beritahu tadi, okey, bila di-applykan dalam kehidupan maka akan mendatangkan kelebihan. Yang pertama, pelanggan akan berpuas hati. Apabila pelanggan akan berpuas hati, pelanggan akan bercerita kebaikan penjual ataupun kebaikan barang ataupun kebaikan kedai tersebut kepada orang lain. Maka disukai pelanggan. Maka akan bertambahlah pelanggan dia dan diredai oleh Allah dan mendapat pahala. Kita tengok akibat mengabaikan adab ketika berjual beli. Okay, apabila kita mengabaikan adab yang telah disarankan oleh Islam, apa akan dapat? Yang pertama, perniagaan yang dibuat itu akan rugi dan pelanggan tidak akan suka. Bila pelanggan tidak akan suka, apa akan jadi? Perniagaan dia juga akan merosot sebab dibenci oleh masyarakat. Tiada keberkatan dalam berniaga dan akhir sekali diazab oleh Allah di akhirat kelak. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang carilah keberkatan dalam berjual beli. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.